Jangan ada yang melakukan sedemikian lah. Wajah dan perwatakan mestilah memperlihatkan seorang pelajar. Dia tak adalah memperlihatkan seorang gangster ke apa kan. Seorang pelajar muka dia selalunya ceria, cerah kan. Okey. Ketika berpakaian bagi pelajar perempuan pula, yang kita akan sentuh tentang blouse dan pinafora, baju kurung, telekung atau tudung, rambut, perhiasan diri, kebersihan wajah. Okey, blouse dan pinafora ni untuk pelajar Chinese perempuan. Dipakai oleh pelajar perempuan bukan Islam, pinafora hendaklah labuh di bawah paras lutut 2 atau 5 cm. Pelajar digalakkan memakai kain dalam atau seluar pendek berwarna gelap. Lengan blouse mestilah potongan biasa dan tidak boleh dilipat. Tali leher dipasang kemas dan rapi. Okey, kalau boleh pinafora ni tak nak yang atas daripada lutut. Maksudnya tak nak yang terlalu singkat. Sebab kita nak mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak baik lah. Baju kurung ataupun tudung, pelajar perempuan Islam memakai baju kurung tradisional teluk belanga dan anak baju, iaitu simis putih. Kain sarung berwarna turquoise dan tidak berkilat, turquoise ataupun biru muda lah kan. Tidak berkilat dipakai semasa bersama kain dalam yang labuh. Okay, jangan pakai kain dalam sentiasa. Kadang-kadang kalau berdiri di tempat cahaya tu boleh nampak lah, boleh tembus kan. So galakkan anak-anak pakai kain dalam yang labuh. Labuh baju kurang daripada 2 inci dari paras lutut. Kalau paras lutut pun tak boleh, masih boleh terima. Dia tidak terlalu pendek lah, maksudnya baju tu tidak dipendekkan. Okey, sekok ataupun anak tudung berwarna putih, tidak boleh memakai warna hitam. Pelajar bukan Melayu dibenarkan memakai baju kurung. So, ini untuk anak-anak pelajar yang Chinese perempuan. Kalau ada yang ingin memakai baju kurung sebagai baju harian dia, dibenarkan, tidak menjadi kesalahan. Okey, rambut. Kat sini saya paparkan tentang rambut bagi pelajar Chinese. Rambut hendaklah diikat kemas. Okey. Tidak mencecah bahu atau menutup kening. Kalau rambut tu panjang, tidak dibiarkan terburai. Rambut tu mesti diikat kemas. Okey. Rambut pendek tidak berfashion. Pin rambut hitam saja dibenarkan. Kadang-kadang ada yang rambutnya memang jenis depan potong pendek kan. So kalau boleh cepit kan. Cepit atau tak nak berjurai sampai tutup mata kan. Tidak boleh menggunakan gel ataupun warna rambut. Okay. Seterusnya perhiasan diri. Dilarang memakai barang kemas. Emas-emas semua tak boleh. Sebab apa, kita tak nak ada berlakunya kes-kes kehilangan atau kecurian semua kan dalam kawasan sekolah. Tidak dibenarkan memakai gelang, cincin, rantai tangan, rantai kaki serta subang melebihi sepasang. Subang ni terutama pelajar Cina. Ada antara anak-anak ni kadang-kadang dia dah pasang subang tu daripada lepas lahir kecil-kecil dah dipasangkan subang tu kan. Kalau nak memang daripada kecil pakai sekurang-kurangnya sepasang je. Kita tak nak ada trend kadang-kadang sampai 3-4 pasang subang tu kan. So itu tak boleh lah. Jam tangan adalah bersaiz sederhana dan tidak berfashion. Kebersihan wajah, dilarang memakai gincu, maskara, eyeshadow, pemerah pipi. Nak macam nak jadi model semua ni tak boleh lah. Dalam kawasan sekolah memang tak boleh. Dilarang membawa alat solek ke sekolah. Dilarang mencukur atau mencabut kening. Wajah mestilah memperlihatkan wajah seorang murid. Kalau wajah seorang murid kan bersih, dia tak ada solek-solek yang keterlaluan kan. Tak ada eyeshadow dan sebagainya lah. So memperlihatkan wajah seorang murid lah. Okey. Sebenarnya berkenaan dengan kuku, semua pelajar tidak dibenarkan menyimpan kuku yang panjang. Yang ini kita minta kerjasama ibu bapa untuk sama-sama pantau anak masing-masing supaya kukunya tu sentiasa pendek lah dan bersih. Kuku tidak boleh diwarnakan. Kadang-kadang ada segelintir anak-anak perempuan yang mewarnakan dengan inai. Dia pakai inai. Orang lain yang kahwin dia pun berinai juga. Kan pelik kan. So inai ni memang tak boleh lah sebab dia dalam kategori mewarnakan kuku kan. Jadi minta perhatian untuk ibu bapa supaya pastikan anak-anak ni tidak mewarnakan kuku masing-masing. Seterusnya kasut dan stokin. Kalau tengok gambar kat atas tu, nampak yang right tu adalah putih-putih, hitam-hitam. Tu boleh. Kalau kasut putih, stokin putih. Kalau kasut hitam, stokin hitam. Tapi jangan pula kasut putih, stokin hitam. Ataupun stokin putih, kasut hitam. Ada macam tak cicak pula kan. Tak boleh lah. Okay.
kasut putih dan hitam dibenarkan. Okay, kasut pun putih mestilah berkapur. Menunjukkan ciri-ciri pelajar yang kemas kan. Dia kena berkapur lah. Takkanlah basuh kasut lepas tu tak kapur kasut tu kan. Sekurang-kurangnya seminggu sekali ke kan. Mesti berkapur lah kasut tu. Token putih atau hitam yang tidak bercorak sahaja dibenarkan. Okey. Seterusnya kita pergi pada lencana dan tanda nama. Lencana sekolah dan tanda nama wajib dipakai setiap masa. Okey. Sebab bila diberikan kepada pelajar, balik rumah terus jahit. Jadi tak ada masalah, tak ada isu tertinggal, terlupa pasang. Pasang terus, jahit terus. Dia akan berkekal sampai akhir tahun. Okey. Pelajar lelaki tanda nama tidak dijahit pada kocik. Kalau kawasan kocik tu, tanda nama tu bukan letak atas kocik tu. Tanda nama tu dengan lencana bukan letak atas kocik, dia letak di atas kocik. Nanti saya akan tunjukkan kedudukan yang sebenar lah. Okey, cara pemasangan lencana dan tanda nama pelajar lelaki dijahit di atas kocik, bahagian atas kocik. Pelajar perempuan Islam dijahit di tudung sebelah kiri. Pelajar bukan Islam dijahit pada pinafora sebelah kiri. Okay, seterusnya berkenaan dengan tata cara pemakaian lencana sekolah-sekolah KPM, mohon semua ibu bapa dan anak-anak maklumlah berkenaan dengan kedudukan tanda nama dan juga lencana sekolah. Okey, lencana di bahagian atas, kemudian diikuti oleh nama, baru kocik lah. Ni untuk pelajar lelaki lah utamanya ada kocik kan. Kalau pelajar perempuan tak ada kocik, so tak ada masalah. Lencana atas, nama bawah. Okey, so harap ibu bapa dan anak-anak mesti dipatuhi tata cara pemakaian lencana dan tanda nama yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya ni yang saya nak sentuh tadi, tali leher tadi kan. Di awal tadi saya dah cakap kena panjang dia pun parah mana kan, tali leher dan pin. Semua murid diwajibkan memakai tali leher, terutamanya pelajar lelaki dan pelajar perempuan Chinese. Bagi murid lelaki, hujung tali leher perlu mencecah kepala pinggang. Tengok yang tanda right ni. Ada tiga sekawan ni pakai tie ni. Kalau pendek daripada pinggang tak boleh. Kalau lebih daripada pinggang pun tak boleh. Dia kena hujung tie tu bersentuh dengan kepala tali pinggang. Seterusnya pakaian pendidikan jasmani untuk pakaian PJ. Telah ditetapkan bahawa baju PJ sekolah adalah baju karakter Johor. Baju karakter Johor. Okay? Kalau beli di koperasi, dia dah siap ada sulam logo sekolah. Kalau boleh anak-anak semua beli di koperasi dan baju tu dah ada logo sekolah lah. Jadi melambangkan pelajar SMK Seri Kukup. Tudung bagi pelajar perempuan jika memakai baju karakter Johor adalah tudung berwarna putih. Seterusnya bilik darjah, yang ini nanti bila anak-anak dah masuk dalam kawasan sekolah lah, dah mulakan PDPE secara bersemuka. Okey, sentiasa dalam keadaan bersih, ceria dan selamat. Murid bertanggungjawab terhadap segala peralatan yang disediakan, penyapu, penyodok, kipas dan sebagainya. Okey. Peralatan-peralatan ini telah dibekalkan oleh pihak sekolah, jadi mohon kerjasama anak-anak lah untuk menjaga peralatan-peralatan yang telah dibekalkan. Okay. Murid tidak dibenarkan keluar daripada kelas tanpa kebenaran guru. Maksudnya kalau nak keluar, tunggu cikgu ada dalam kelas, baru boleh minta kebenaran untuk keluar. Pastikan kelas ditinggalkan dalam keadaan bersih dan teratur serta suji ditutup. Yang ini terutamanya ketika pelajar nak turun solat dan ketika pelajar nak balik lah, waktu balik. Seterusnya di kantin, murid dilarang berada dalam kawasan kantin kecuali di bawah pengawasan guru. Okey, kalau tak ada guru tak boleh pergi kantin, melainkan pada waktu rehat. Tapi sekarang ni sebab tempoh PKP, pelajar makan dalam kelas akan ada runner lah yang akan ambil order, ambil makanan waktu rehat tu, pelajar makan dan mengikut SOP lah yang ditetapkan di meja masing-masing. Okay. Elakkan perbuatan mengotorkan meja dan kerusi. Semua murid duduk di tempat yang disediakan dan makan dengan tertib dan sopan. Okey, seterusnya tandas. Murid hanya boleh ke tandas dengan kebenaran guru sahaja. Maksudnya kalau nak pergi tandas, minta kebenaran guru. Ada pas keluar baru boleh ke tandas. Okay. Kebersihan tandas adalah tanggungjawab bersama. Amalkan mengepam tandas selepas digunakan. Okay. Tuala wanita hendaklah dibungkus. Ini untuk pelajar perempuan yang period. Tuala wanita hendaklah dibungkus dan dibuang ke dalam bekas yang disediakan. Okay.
Seterusnya kedai koperasi. Okay, kedai koperasi ni hanya dibuka pada waktu yang ditetapkan. Awak tidak boleh pergi ke kedai koperasi sesuka hati. Okay, urusan pembelian sesi petang hanya dibuat pada waktu sebelum persekolahan. Okay, contoh awak bermula 12.50 awak dah berada di tempat perhimpunan. Jadi mungkin kalau awak nak pergi koperasi, rancang datang awal sikit ke. Biasanya 12.30 koperasi dah ada yang buka. Ya, ada guru bertugas di situ, ataupun pada waktu rehat sesi petang. Dia ada dua waktu lah yang dibuka koperasi ni. Murid dilarang masuk ke kedai koperasi. Okay, maksud sebarang aktiviti jual beli hanya dilakukan di pintu luar atau tingkap luar koperasi sahaja. Seterusnya kategori kesalahan yang ini ibu-ibu dan ayah-ayah boleh rujuk dalam buku ini apabila dia membuat pembelian buku nanti akan dapat buku ni. So kategori kesalahan ni ada sebab dia terlalu panjang jadi saya tak masukkan dalam sini lah. Boleh rujuk dalam buku ini daripada muka surat 18 hingga 21. Saya rangkumkan bahawa terbahagi kepada 3 iaitu kesalahan berat, sederhana dan kesalahan ringan. Okey, seterusnya SSDM. Dah terlajak dah tulis SSDM di sini. Okey, apa itu SSDM? Pernah dengar tak SSDM? SSDM ni adalah sistem sahsiah diri murid. Okey. Kalau waktu dulu sebelum ni dia dikenali sebagai sistem salah laku disiplin murid. Okey, tapi sistem ini telah dikemas kini dan ditambah baik dan ditukarkan namanya kepada sistem sahsiah diri murid. Yang mana sistem ini akan merekodkan dua benda. Okay, dua benda akan direkodkan. Yang pertama, dia akan merekodkan kesalahan-kesalahan berat pelajar. Okay. Dan yang kedua, dia akan merekodkan amalan baik pelajar. Selain itu, kes-kes spontan juga akan turut direkodkan dalam sistem ni lah. Jadi apa yang kita nak pelajar utamakan amalan baik. Banyakkan amalan baik. Mungkin saya akan untuk sesi 2021 ni kita akan buat pertandingan mungkin. Pelajar yang paling banyak melakukan amalan baik kita boleh bagi hadiah. Contoh, okey. Sebab kita nak menggalakkan anak-anak pelajar ni melebihkan amalan baik. Contoh amalan baik apa yang akan direkodkan? Antaranya yang saya ingat membantu guru, sukarelawan membantu guru kan, kemudian membersihkan bilik-bilik khas, gotong royong, banyak sebenarnya pecahan dia. Asalkan pelajar itu menunjukkan sesuatu yang nampak baik, boleh direkodkan. So berpeluang lah untuk mungkin untuk menang pelajar amalan terbaik terbanyak kan, setiap bulan mungkin. Okey, seterusnya saya rasa itu saja taklimat disiplin daripada saya. Sungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah SWT dan yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Saya mohon kemaafan dan mohon sekiranya ada tersalah kata ataupun tersalah ucap sepanjang tempoh saya menyampaikan taklimat ini. Okay. Sebarang masalah berkaitan dengan disiplin, mohon ibu bapa hadir ke sekolah, berjumpa sama ada dengan tuan pengetua ataupun berjumpa dengan GBKHAM, Puan Joanna, untuk berbincanglah dengan lebih lanjut berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi. Okay, saya rasa sekian saja taklimat saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.